Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Bahagian 4. Pandangan mengenai sejarah dan kebudayaan Islam di Kepulauan Melayu Indonesia yang telah saya bentangkan di hadapan mata ilmiah kita patut menimbulkan suatu keinsafan bahawa peranan Islam dalam sejarah dan kebudayaan kita itu harus kini dilihat sebagai lain dari apa yang biasa terlihat. Kedudukan ilmu pengetahuan perihal tersebut dewasa ini membawa kesimpulan yang sangat membimbangkan fikiran para penuntut kebenaran. Justru dari kerana kehampaannya, akibat dari kehampaan ilmu pengetahuan mengenai Islam dan peranannya dalam sejarah dan kebudayaan kita inilah yang membawa suatu penderitaan nasib bangsa yang telah melupakan sejarahnya, yang tiada mempunyai matlamat tertentu bagi panduan hidup nusa dan bangsa pada masa hadapan. Sejarah bangsa kita yang umum diketahui dan diajarkan serta dipelajari di sekolah-sekolah dan universiti-universiti adalah sejarah yang dikemukakan menerusi pandangan asing. Sejarah yang telah dikemukakan itu adalah sejarah yang menggambarkan banyak kelemahan-kelemahan kemanusiaan, terutama dalam bidang-bidang akhlak dan kesusilaan yang menilai kehalusan serta kemurnian jiwa sesuatu tamadun. Dalam gambaran sejarah itu, tiada dipertunjukkan berkobarnya khairah dan hasrat rohaniah yang luhur menembus angkasa ilmu pengetahuan. Tiada diperlihatkan mengalirnya di dalam nadi kebudayaan suatu kehidupan yang berdebar dengan gema jiwa baru. Dari pilihan-pilihan buruk perbendaharaan kesusastraan Melayu, mereka telah merekakan suatu gambaran yang menayangkan sifat keraguan terhadap kedewasaan diri sebagai bangsa, suatu sifat kebudak-budakan yang menimbulkan rasa keji serta malu terhadap sejarah lampau. Kesusastraan yang diperkenalkan itu jenuh mengulang dongengan dan sejarah yang dirumuskan darinya itu tiada lain kecuali mitos yang melampau dalam khayalannya. Sehingga datang rasa muak enggan mengenalnya. Kesusastraan yang kononnya bersifat searah sebenarnya lebih memberatkan dongeng belaka. Dan bahasa yang dipertunjukkan kepada kita adalah bahasa yang kurang jelas berputar balik asyik dalam menghuraikan tema dongeng dan peristiwa-peristiwa khayal. Maka dari sebab inilah timbul di kalangan kita sekarang, di kalangan golongan intelektual, golongan-golongan penulis dan guru yang terpaksa mendapat serta menyiarkan pengetahuannya dengan berpandu kepada yang lebih termaktub. Timbul suatu perasaan keji terhadap yang lampau, suatu tanggapan bahawa yang lampau itu tiada berguna, bahawa yang lampau itu memalukan, yang lampau itu berbahaya bagi kehidupan dewasa ini. Yang lampau itu tiada membawa matlamat apapun, tiada mengandung semboyan apapun, melainkan yang menegaskan bahawa yang lampau itu hampa dan tiada dapat diambil sebagai tauladan bagi hidayat di zaman ini dan yang akan datang. Keadaan memutuskan diri dari sejarah lampau inilah yang di sini terlihat sebagai satu bahaya besar, satu malapetaka yang telah menimpa jiwa kita, yang akibat-akibatnya nyata sekarang. Teru kerana gambaran sejarah lampau itu dilukiskan dengan demikian suram, dengan demikian keruh dan kelam, maka sarjana-sarjana yang mempengaruhi penulisan sejarah Kepulauan Melayu Indonesia telah menganjurkan satu tafsiran bahawa kedatangan Islam itu tiada berkesan penting, tiada membawa apa-apa perubahan pada nasib sejarahnya. Dan kegelapan yang menyelubungi sejarah itu kononnya telah dikejar, diusir litang pukang dan terbitnya sinaran kebudayaan barat. Setelah mereka melukiskan kekosongan nilai sejarah lama itu, maka kesimpulan yang dikemukakannya seolah-olah justru menegaskan bahawa sejarah baru yang berpunca pada kedatangan kebudayaan barat melalui imperialismenya yang kemudian hingga kini merupakan sumbangan-sumbangan positif nilai-nilai barat pada perolahan sejarah kita.
Sejarah baru inilah yang harus mengisi kekosongan sejarah lama. Maka didalangkan seolah-olah orang-orang baratlah yang mula-mula mendatangkan semangat rasionalisme, yang menimbulkan jiwa moden, yang menolehkan pandangan kita daripada alam hayal yang telah gugur lebur kepada pantai harapan sejarah yang akan datang. Sejarah yang akan berdasarkan pengabaian terhadap sejarah lampau telah sampai pada pendengaran pelbagai semboyan yang melaungkan bahawa sejarah kita kini harus berteras kepada semangat moden dari Barat, bahawa kita harus membina nilai-nilai yang membawa pembaharuan yang berdasarkan jiwa baru ini. Begitulah juga kita dapati sebagaimana halnya peri sejarah umum dalam penilaian sejarah kesusasteraan Melayu pun, yang lama, yang lampau itu telah diputuskan, telah dikenakan pembahagian mutlak antaranya dengan yang baru, di mana dimaksudkan bahawa yang baru itu bersaingan timbulnya dengan berkuasanya pengaruh kebudayaan Barat di daerah kepulauan ini pada abad ke-19. Ciri-ciri yang telah dihuraikan bagi menandakan jiwa baru ini telah dikemukakan oleh mereka dengan secara samar-samar. Antara lainnya kononnya baru pada abad ke-19 lah nyata di kalangan orang Melayu penulisan sejarah dengan secara saintifik. Baru pada abad ke-19 lah nyata di kalangan orang Melayu pencabaran terhadap apa yang disebut sebagai feudalisme. Pada abad ke-19 lah nyata proses di kalangan orang Melayu yang menuju ke arah pembebasan diri perseorangan. Padahal ciri-ciri yang dianggap baru nyata di kalangan orang Melayu pada abad ke-19 itu sebenarnya sudah sejak 200 tahun dahulunya lagi ada nyata. Kemudian pada abad ke-20, menjelma pula pujangga-pujangga yang mensifatkan dirinya menyinarkan cahaya baru. Cahaya yang difikirkan dapat menebus penderitaan masa hadapan. Nilai-nilai yang dianjurkan oleh mereka agar dianut masyarakat sebenarnya nilai-nilai yang tiada difahami benar-benar oleh mereka. Sebab mereka tiada menguasai pengetahuan sewajarnya bagi menilai sejarah lama dan sejarah pemikiran dalam sejarah lama itu. Sebab mereka berpandukan bimbingan sarjana-sarjana kolonial Barat yang menentukan penilaian sejarah serta kesusastraannya. Maka konsep-konsep dan huraian-huraiannya bagi menayangkan jiwa baru ini hanya sama-sama belaka. Di Indonesia, letupan polemik kebudayaan pada tahun 1935 hingga beberapa tahun kemudiannya tiada nampaknya membawa kepada apa-apa akibat keputusan tertentu mengenai masalah-masalah besar yang disentuh dengan secara umum. Di Malaysia, tiada terdengar langsung apa-apa pembicaraan yang menyelami masalah-masalah kebudayaan. Menurut hemat saya, unsur-unsur baru yang telah timbul dalam kesusasteraan Melayu Indonesia yang boleh dikatakan membayangkan kesan kebudayaan Barat adalah sebenarnya mendakyahkan suatu pandangan hidup yang mengutamakan nilai tragedi, nilai kesengsaraan dalam lakonan hidup insan. Dalam kebudayaan Barat sejak zaman purbakala, tragedi mengambil peranan besar dalam mitos dan kemudian dalam menilai luhurnya watak keperwiraan dalam sesuatu lakonan. Dari Oedipus, ciptaan Scotialis, dari Hamlet dan Macbeth dan lain-lain, ciptaan Shakespeare, dari Faust, ciptaan Goethe, dan seterusnya, Sisyphus, rekaan Camus, terus mengalir darah dan keluh kesah tragedi. Berulang-ulang menjelma merangkap abad beribu tahun. Terus sesungguhnya pandangan hidup yang berdasarkan nilai demikian bukanlah baru.
akan tetapi memang menepati bawaan jiwa barat dan kebudayaannya, membayangkan tragedi yang senantiasa dialami oleh jiwa barat yang sejak zaman purbakala lagi tiada mengenal iman, yang sejak zaman purbakala lagi asyik berpandu kepada keraguan dan falsafah sebagai punca menuntut kebenaran, yang dari itu terkecewa dalam pengalamannya beragama, yang seolah-olah dikutuk supaya senantiasa terus mencari kebenaran yang tiada dicapainya, yang tiada dapat dan tiada akan dapat dicapainya. Nasibnya demikian laksana nasib Dewa Prometheus yang buta terbelenggu tersiksa pada batu tunggal di tengah lautan. Dan segala nilai kebudayaan barat, segala konsep utama mengenai kehidupan, segala hasrat dalam agama, falsafah, kesusilaan dan kesenian mengandung jiwa tragedi. Renungan mengenai perwatakan dalam sesuatu lakonan novel, cerita pendek berpunca kepada tragedi kehidupan sementara. Kerana kehidupan pendek, kerana dunia tiada kekal, kerana akhirat luput, kerana dalam pengetahuan demikian masih tetap juga asyik melulu kepada kehidupan dunia, maka timbul dalam jiwa ketegangan dan kesunyian maha dahsyat. Sedih pilu mengenangkan nasib insan yang terbelenggu pada dunianya, yang riwayat akhirnya diselubungi kegelitaan maha hebat. Pandangan hidup demikian, sedikit demi sedikit dengan tiada disedari telah mulai mendekati jiwa disebut baru tadi itu. Golongan pujangga dan penulis mensifatkan dirinya mewakili sesuatu yang baru dalam kesusastraan Melayu Indonesia, sebenarnya terdiri dari orang-orang yang tiada benar-benar mendalami kefahaman mengenai sifat-sifat asasi kebudayaan Barat dan sifat-sifat asasi kebudayaan sendiri. Orang-orang yang dari segi kebudayaan mewakili masyarakat perpinggiran atau marginal society, yang kedudukannya dalam kebudayaan itu tiada jelas, tiada mendalam. Penganut-penganut golongan ini pun mereka yang terkeliru, yang kebanyakannya terdiri dari masyarakat bandar, yang sungguh pun terpelajar sedikit cara barat, tetapi tiada benar-benar menyerapi kebudayaan barat itu, mahupun kebudayaan sendiri. Dan dari itu nilai-nilai kebudayaan yang terbayang dalam kesusastraan baru ini sebenarnya nilai-nilai nilai oleh mereka yang keliru, yang tiada dapat membedakan yang benar dengan yang palsu. Bahawa sesungguhnya kesusastraan Melayu Indonesia yang disebut baru atau moden itu belum cukup dewasa bagi diberi gelaran kesusastraan, sebab belum dapat merangkum seluruh bidang kebudayaan yang mencerminkan jiwa dan hasrat masyarakat Melayu Indonesia. Belum berdaya merantau ke alam falsafah dan agama, ke alam fikiran luhur, belum menyelami lautan rasa cinta masyarakat seluruhnya, belum mengenai sentuhan rohaniah pada kecapi kalbunya yang baru atau moden. Itu hanya baru sedang menguji sayap dalam bidang sajak, cerita pendek dan novel. Bentuk luarnya sahaja tampak baru, akan tetapi yang sebenarnya baru dalam sejarah kebudayaan itu tiada hanya tampak baru pada bentuk luar belaka, kerana bentuk luar bukan syarat yang sah bagi penilaian pembaharuan. Jiwa baru yang kononnya terbayang dalam kesusastraan kita sekarang, pada pendapat saya ditinjau dari segi falsafah, tiada selaras dengan sifat persendirian bangsa dan kebudayaan kita yang berdasarkan kebudayaan Islam. Maka dari itu yang kononnya baru inilah yang membahayakan. Yang baru inilah yang mengandung nilai-nilai bibit-bibit kekeliruannya membawa kepada mewujudkan satu masyarakat perpinggiran yang tiada akan dapat merangkum hasrat timur maupun barat.
yang tiada dapat menyelami jiwa ketimuran maupun kebaratan, yang cetek meraba-raba, dan bukanlah yang demikian laku yang akan dapat memimpin ke arah nasib gemilang masa hadapan. Menetapkan dengan teguh bentuk corak sejarah kemudian hari bagi membela bangsa dan sifat persendirian bangsa itu, kita insaf akan kehilangan sifat persendirian bangsa jikalau tiada dirasai sebagai satu kehilangan. Mengapakah kita berusaha mencarinya? Dan dari manakah harus kita dapat ciri-ciri yang memperkenalkan kita kepada sifat persendirian itu melainkan dari sejarah? Sejarah manakah yang harus kita utamakan sebagai yang benar-benar membenamkan kesan perasmian ke dalam jiwa kita? Kita lihat bahawa para sarjana sejarah yang menulis dan membuat pengkajian mengenai Kepulauan Melayu Indonesia hanya memberatkan serta menumpukan pengkajian dan penulisannya pada sejarah baru dewasa ini. Dan pada latar belakang sejarah itu, iaitu sejarah kolonial, mengenai sejarah lama, mereka hanya tahu sejarah zaman Hindu-Buddha dan sedikit tentang sejarah purbakala. Kita harus memperhatikan dengan keinsafan yang sungguh-sungguh pengabaian dan peneledoran yang telah dilakukan terhadap satu faktor penting yang sangat berkesan bagi pembicaraan kita mengenai sejarah kebudayaan Melayu Indonesia, iaitu pengabaian terhadap sejarah Islam dan kepulauan ini. Sejarah Islam itu seolah-olah hilang atau dihilangkan dengan penumpuan kepada sejarah purbakala, sejarah Hindu-Buddha, sejarah kolonial, dan secara sendirinya sejarah Islam itu akan tampak sebagai tiada berkesan dalam kehidupan masyarakat Melayu Indonesia. Alangkah palsunya tanggapan ini. Saya usulkan bahawa kehilangan sejarah Islam inilah yang mengakibatkan kehilangan sifat pensendirian bangsa kita yang dicari-cari sekarang itu. Sebab Islamlah yang menyempurnakan faham kepribadian sendiri, faham kebangsaan terhadap masyarakat Melayu Indonesia. Meskipun unsur-unsur nasib politik dan keturunan telah ada rumusannya di kala sebelum Islam, telah menyerapi perolahan sejarah yang menuju ke arah kebangsaan. Tetapi kedua unsur ini sahaja tiada mencukupi syarat kehendak sejarah bagi membawa kepada faham kebangsaan yang sebenarnya. Hanya dengan kedatangan Islam yang membawa ke dalam perolahan sejarah kepulauan ini dua unsur lain yang tadinya tiada nyata, iaitu unsur-unsur penyatuan satu bahasa sastra dan satu agama serta segala perkara kebudayaan yang bersangkutan dengannya, barulah sempurna dalam sejarah Melayu Indonesia. Faham kepribadian sendiri yang membentuk faham kebangsaan. Siapa yang dapat menyangka rasa ganjil, rasa aneh apabila kita perhatikan peristiwa masyarakat Melayu Indonesia yang berjumlah lebih 100 juta, yang 90% dari jumlah ini merupakan masyarakat Islam. Tapa masyarakat itu jahil akan sejarahnya sendiri. Tiada insaf akan peranannya di Asia Tenggara. Tiada sedar akan dirinya. Sekali lagi, dari kerana sejarah Islam telah diabaikan dan peranannya dalam sejarah itu telah diperhampakan. Dari kerana telah dirangkapkan pada zaman sejarah Islam suatu gambaran sejarah yang kelam, yang penuh dengan kezaliman dan kejahilan, yang menimbulkan perasaan kecewa serta malu, maka para sarjana dibantu oleh pujangga dan penulis telah dapat menganjurkan kepada masyarakat kita supaya mengambil nilai-nilai baru dari sejarah baru ini, meniru nilai-nilai barat agar dapat membentuk kepribadian untuk zaman akan datang. Maka dari ini, kerana ini jugalah timbul kekeliruan dan keraguan dalam masalah menghadapi zaman akan datang itu, yang mendesak kita supaya mencari suatu rumusan yang seia antara nilai-nilai baru ini dengan nilai-nilai lama,
Dalam usaha ini sudah tampak sebagaimana para sarjana, pujangga dan penulis kita seolah-olah terpaksa merenungkan pandangan bagi mencari nilai-nilai lama itu pada zaman pra-Islam, zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit yang telah dianggap sangat membanggakan, rasa mulia serta meninggikan maruah bangsa. Selanjutnya pula kita telah bergopoh menekatkan langkah menuju ke arah zaman purbakala, mencuba membangkitkan semula nilai-nilai berlapuk zaman itu yang sepatutnya harus dibiarkan terpendam lebur untuk selama-lamanya. Dalam daya kita mencari peribadi sendiri, kita telah enggan memandang ke belakang pada sejarah Islam dan telah mencuba memandang pada sejarah lebih tua lagi, ke sejarah kuno, ke sejarah purbakala untuk mendapatkan nilai-nilai yang difikirkan dapat membimbing kita dunia moden. Tiada apa yang kita peroleh dari sejarah kuno dan sejarah purbakala melainkan nilai-nilai kebiadaban, nilai-nilai kesusilaan kolot yang anti-rasional dan nilai-nilai yang memperkukuhkan faham dan pandangan estetik yang semuanya akan bertentangan dengan nilai-nilai moden. Sementara suasana kekeliruan ini mendesak perhatian penuh masyarakat kita, satu konsep regionalisme atau kedaerahan yang melingkungi daerah Asia Tenggara telah dirumuskan baru-baru atas dasar-dasar serta usul dari Barat. Konsep ini tadinya hanya meliputi dasar-dasar kerjasama serta tujuan yang sama dalam daya pembangunan ekonomi teknologi di Asia Tenggara. Akan tetapi jelas pada dugaan bahawa jurusan renungan yang jauh pandangannya sebenarnya menuju bukan hanya ke arah satu konsep kedaerahan yang meliputi kesatuan negara-negara Asia Tenggara dalam usaha membangunkan ekonomi dan teknologi, bahkan juga seterusnya merangkum kemungkinan penjelmaan kesatuan dalam pelbagai unsur kebudayaan hingga dapat wujud satu kebudayaan Asia Tenggara. Gerak langkah menuju ke arah jurusan ini nampaknya telah pun dibuat dengan timbulnya usul menganjurkan penubuhan suatu pusat pengajian tinggi bagi daerah ini, satu universiti Asia Tenggara yang akan merupakan langkah wajib bagi menyelenggarakan perumusan nilai-nilai kesatuan kebudayaan atas dasar-dasar ilmiah. Sebagaimana sesuatu rencana politik harus berlandaskan dasar-dasar ideologi dan falsafah politik, begitulah sesuatu rencana kebudayaan pun harus berlandaskan dasar-dasar ilmiah. Para penganut konsep kebudayaan kedaerahan dan Universiti Asia Tenggara ingin menyebarkan serta mendakwahkan ilmu pengetahuan mengenai apa yang digelarnya falsafah-falsafah Asia Tenggara, ajaran-ajaran agama serta bentuk-bentuk keseniannya. Tenaga-tenaga pengajarnya akan terdiri daripada para pakar ilmiah dan pendeta negara-negara jiran yang menyokong konsep ini. Dari Hong Kong hingga ke Filipina, bahasa pengantarnya tentulah bahasa internasional, iaitu Inggeris, dan bantuan zahir serta batin akan senantiasa diberi oleh pihak Barat. Bagi pihak saya sendiri, saya rasa penting bagi masyarakat kita mengetahui serta mempertimbangkan kesimpulan serta akibat pergolakan baru di kalangan kita ini, yang dengan secara perlahan tetapi pasti akan merubah nasib masyarakat Islam jika dibiarkan tiada dicabar, terutama sekali tiada kiranya melampaui batas kenyataan sejarah jikalau dikatakan bahawa falsafah Asia Tenggara itu tiada. Asia Tenggara tiada mempunyai tradisi rasionalisme falsafah, kecuali rasionalisme falsafah Islam yang telah berada sejak beberapa ratus tahun dahulu, meliputi daerah Kepulauan Melayu Indonesia. Dari segi kebudayaan, kesatuan yang tampak wujud adalah kesatuan seni
yang membayangkan pandangan hidup estetik purbakala. Maka dari itu, dalam daya untuk mencapai kesatuan kebudayaan para penganut konsep kedaerahan yang telah juga dimajukan bukan hanya oleh golongan barat, bahkan oleh pemerintah-pemerintah negara masing-masing yang mendapat bantuan-bantuan konkret dari barat dan dibantu oleh para pujangga dan sarjananya, telah seharusnya memalingkan renungannya kepada sejarah pra-Islam untuk mencari punca-punca pertemuan antara kebudayaan-kebudayaan pelbagai negeri di daerah Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang sungguh-sungguh menganjurkan pelaksanaan konsep ini adalah sebenarnya negara-negara perpinggiran dari segi kebudayaan. Dan selain dari itu, negara-negara yang berpandangan hidup Buddhisme, saya yakin bahawa menurut pandangan politik Barat dan dari segi imperialisme kebudayaannya, adalah lebih sesuai bagi maksud perencanaannya sedunia. Jikalau boleh, diakibatkan supaya daerah Asia Tenggara ini berbalik semula menganuti pandangan hidup Buddhisme yang nantinya akan dapat hidup berdampingan damai dengan agama serta nilai-nilai kebudayaan Barat yang kini dianut oleh masyarakat negara-negara perpinggiran di sini. Mereka tahu bahawa daerah Asia Tenggara ini sebenarnya dari segi sejarah dan alam fisikal adalah daerah yang dipengaruhi masyarakat Islam. Keadaan demikian ini seolah-olah merupakan rintangan pada perencanaan sedunia kebudayaan Barat yang sedang mendakyahkan nilai-nilai hidupnya dengan pesat. Islam telah dialami oleh mereka dahulu dan konfrontasi antara Islam dan imperialisme Barat yang dahulunya itu nyata dalam bidang agama kini masih terus berlaku dalam bidang kebudayaan pula. Harapan di kalangan pemikiran Barat bahawa Buddhisme itu dengan sifat damainya akan dapat mengatasi masalah kehidupan insan di dunia bukanlah suatu pandangan yang tiada berdasar apabila kita fikirkan renungan-renungan Toynbee. Misalnya, yang sebagai salah seorang sarjana agung Barat tiada patut diabaikan. Persekutuan-persekutuan serta persatuan-persatuan kebudayaan yang kini dilangsungkan oleh negara-negara berjiran di Asia Tenggara tentu akan mengakibatkan pemisahan kebudayaan Islam di daerah ini dengan sumber-sumbernya di Timur Tengah. Jika terus diteledorkan, mungkin punca kehidupan kebudayaan kita dengan menganut kehendak faham regionalisme atau kedaerahan ini akan tentu berkisar dan berbalik semula tersekat pada gelanggang lautan India yang sejak 1000 tahun dahulu telah dihancurkan oleh internasionalisme Islam. Rasa bimbang kita timbul apabila kita merenungkan bagaimana kita telah dipisahkan dari sejarah Islam. Dan kemudian kita akan dipisahkan pula dari kebudayaan Islam. Pembalikan kita kepada pandangan hidup estetik kini telah nyata dalam kesusastraan Melayu Indonesia baru yang lebih menggunakan puisi dari prosa, yang lebih membujuk rasa dari cerita, yang lebih keliru dari terang. Pengasingan bahasa Melayu dari Islam telah hampir-hampir dimutlakkan dengan perubahan tulisannya dari Jawi ke Rumi. Para sarjana Barat dari dahulu telah membiasakan merumpunkan pengkajian-pengkajian bahasa Melayu ini dengan unsur-unsur yang bukan Islam, yang punca-puncanya akhirnya berasal dari sifat-sifat kebudayaan Hinduisme, Buddhisme. Semua ini hingga perubahan tulisan itu sedikit demi sedikit mengikut jejak langkah logik sejarah yang ditujukan ke arah pemencilan Islam dan masyarakatnya di Asia Tenggara. Andai kata umat Islam di Asia Tenggara sanggup terus tidur nyenyak dalam kejahilan, maka siapa akan menjamin sejarahnya? Siapa akan memikul tanggungjawabnya kelak?